Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada semua mahasiswa-mahasiswi yang saya hormati sekalian, selamat datang, selamat pagi. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan tahniah kepada semua para pelajar yang telah berjaya ditawarkan untuk belajar di UiTM. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat bersama-sama di dalam satu majlis penting pada pagi ini, iaitu Minds Empowerment for Success. Mahasiswa-mahasiswi yang saya hormati sekalian, sebelum saya meneruskan taklimat ringkas saya pada hari ini, nama saya adalah Encik Mirza Farouk. Boleh panggil saya Sir Farouk sajalah. Saya merupakan Ketua Unit Kepimpinan Pelajar Bahagian Hal Ehwal Praja Universiti Teknologi Mara, Cawangan, Kelantan. Tuan-tuan, nanti bila masuk ke UiTM, tuan-tuan akan selalu berjumpa dengan saya, dan utamanya kepada mereka yang ingin menjadi pemimpin pelajar. Dan kita kena ingat, sebagai seorang mahasiswa, kita semua adalah pemimpin. Saya adalah pemimpin, tuan-tuan adalah pemimpin, dan semua kita sebagai manusia, kita adalah pemimpin. Paling asas, kita mesti memimpin diri sendiri. Paling asas, kita mesti memimpin diri sendiri. Kenapa tuan-tuan? Untuk kita memimpin orang lain, pertama sekali kita mesti mampu memimpin diri sendiri. Kalau kita tidak mampu memimpin diri sendiri, sukar untuk kita menjadi pemimpin yang hebat. Mahasiswa-mahasiswi yang saya hormati sekalian, pertama sekali, saya ada masa 30 minit daripada sekarang untuk berbual bicara dengan tuan-tuan mengenai minds. Sebelum itu, kita nak buat satu perkara yang kita namakan sebagai state management. State management. Okey tuan-tuan, bersedia semua? Okey, hari ini apabila saya bagi state management ini, tuan-tuan akan tuliskan di chatting room tuan-tuan. Okey, pertama sekali lagi saya ucapkan tahniah, syukur alhamdulillah kepada semua tuan-tuan yang telah menjadi pelajar baru Universiti Teknologi Mara. Tuan-tuan kena ingat, ramai orang yang memohon masuk ke universiti tetapi bukan semuanya diterima. Kita kena banyak-banyak bersyukur kerana kita telah ditempatkan di universiti. Alhamdulillah. Tuan-tuan, UiTM ada di seluruh Malaysia. Kat mana kita dapat pun kita tak kisah. Pertama sekali tuan-tuan, tahniah kerana tuan-tuan telah berjaya untuk masuk ke universiti. Bukan senang untuk masuk ke universiti. Saya tahu tuan-tuan semua hari ini suka. Bukan saja tuan-tuan suka, ibu bapa tuan-tuan suka, jiran-jiran tuan-tuan suka, sahabat-sahabat tuan-tuan semua suka. Kerana apa? Tuan-tuan sudah pun bergelar mahasiswa. Mahasiswa. Jadi tuan-tuan, satu perkara penting mengenai mahasiswa. Apabila kita bergelar sebagai seorang mahasiswa, kita kena berubah. The most important word in our life is change. Every day, every time we have to change ourselves untuk menjadi yang lebih baik. Walaupun kadang-kadang memang tuan-tuan, nak berubah ni bukanlah satu perkara yang mudah. There is a lot of difficulties and barriers that we have to face, but we don't have a choice. If we want to be a successful people, we have to change. Sama ada kita membuat perubahan secara kecil-kecilan, evolusi, ataupun perubahan secara revolusi yang mendadak. Yang penting, perubahan itu mesti kita buat. Hari ini, tuan-tuan sudah pun bergelar mahasiswa. Pertama sekali, saya ucapkan tahniah. Kedua, tuan-tuan kena bersedia. Sebagai mahasiswa, kita bukan lagi pelajar sekolah. Satu, pertama, apabila kita bergelar mahasiswa, kita kena belajar menyelesaikan masalah sendiri. Jangan lagi masalah kecil-kecil nak minta ayah kita tolong selesaikan, mak kita tolong selesaikan. You have to learn to take the responsibility. Pertama sekali kena belajar memegang tanggungjawab. Sebelum saya terlupa, ingat kita punya state management. Saya akan kata perkara ini, tuan-tuan kena ikut saya walau di mana saja berada. Dan saya nak apa saja perkataan yang saya cakap ni, 3 perkataan ini tulis di ruangan komen tuan-tuan. 3 perkataan ini tulis di ruangan komen tuan-tuan. Hari ini saya segar. Saya hebat. Saya bersedia. Ingat semua 3 perkara. Hari ini saya segar. Hari ini saya hebat. Hari ini saya apa tadi? Satu lagi? Semua dah terlupa. Inilah. 3 Hari ini saya ceria. Hari ini saya segar. Hari ini saya hebat. Hari ini saya bersedia.
Hari ini saya segar, hari ini saya hebat, hari ini saya bersedia. Tulis di ruangan komen, saya nak tengok semua. Mesti ada, semua berapa jumlah dalam ni, semuanya mesti ada di ruangan komen. Okay, hadirin dan hadirat serta saya yang saya hormati sekalian, mahasiswa-mahasiswi sekalian. Ingat, hari ini semua orang berbangga dengan tuan-tuan kerana tuan-tuan boleh masuk ke universiti. Dan tuan-tuan kena simpan hari bahagia ini, yang mana semua orang puji tuan-tuan boleh masuk universiti dan sebagainya. Dan kita kena pastikan bahawa apa yang ada pada hari ini, kita akan dapat hasilnya. Kita tak nak, kita bersemangat hari ini, tetapi kita keluar nanti dengan penuh kehampaan. Ingat okey. Dalam program kita pada hari ini, pertama sekali saya akan mengenalkan kepada tuan-tuan apa itu MINDS. MINDS, kalau di dalam bahasa biasanya, layman, ataupun kebanyakan orang bercakap, dia adalah NLP, Neuro Language Programming. Yang keduanya, dalam program ini juga saya akan mendedahkan kepada tuan-tuan tentang pengurusan diri ataupun state management yang telah kita buat sebentar tadi. Tuan-tuan, satu perkara yang kita kena ingat, perasaan kita, semangat kita dan apa-apa saja yang mengenai diri kita sebenarnya dikawal oleh kita sendiri. Bukan orang lain. Bukan ibu bapa kita yang mengawal kita. Bukan kawan kita yang mengawal kita. Bukan keadaan yang mengawal kita. Tetapi kita mengawal diri kita sendiri. You are the controller of yourself, not other people. You are controlling yourself, not other people. Pertama yang kita kena ingat, kalau kita berjaya kerana apa? Kerana kita bekerja kuat untuk berjaya. Kita nombor satu di samping orang lain membantu kita. That's why you have to remember, because after this, if you are success or if you are fail, is based on you. Apa-apa saja yang berlaku selepas ini, sama ada awak berjaya ataupun awak gagal, yang sebenarnya menentukannya adalah awak, bukan orang lain. Itulah mahasiswa, itulah pemimpin, itulah pelajar yang matang. Don't blame other people. You have to use your brain untuk fikir bagaimana untuk menyelesaikan masalah dan isu-isu awak. Bukannya menyalahkan orang lain ataupun mengatakan kepada orang lain kerana mereka lah awak tidak berjaya dan sebagainya. So remember, you yang mengawal diri awak sendiri. Bukan orang lain, bukan jiran, bukan ibu bapa, bukan kawan-kawan, bukan persekitaran, tetapi you yourself. Ingat, state management. Kita boleh menukar state management kita. Sebenarnya dalam keadaan kita hari ini mungkin boring di rumah, mendengar kuliah, mendengar taklimat. Tetapi we can change the mood. Kita yang kena tukar mood kita kepada ceria, kepada bersungguh-sungguh. Kerana apa? Kita boleh menukar state kita. Ingat, ambil masa sekejap. Cuba bayangkan, tuan-tuan bersedia berada di dalam satu dewan yang besar, mendengar kuliah. Tuan-tuan kena fokus kepada kuliah yang tuan-tuan akan dengar. Ingat, you mengawal diri you, not other people. Yang ketiga, membina matlamat yang jelas, well-formed outcome, TOME, untuk mencapai kecemerlangan sebagai mahasiswa UiTM. Okay. Hari ini dalam MINDS, apabila tuan-tuan keluar nanti, tuan-tuan dah ada matlamat yang jelas apa tuan-tuan nak buat di universiti, maka saya beranggapan bahawa taklimat ini berjaya. Tetapi kalau habis pun tuan-tuan tak tahu lagi apa tuan-tuan nak buat kat universiti, dekat situ ada sedikit masalah. Dekat situ akan ada sedikit masalah. InsyaAllah kita sama-sama. Pertama sekali tuan-tuan, UiTM, kita mengamalkan nilai organisasi. Kita ada nilai organisasi kita sendiri, iaitu dinamakan sebagai EXI, Excellent, Synergy and Integrity. Apa-apa saja kita buat, kita memastikan apa saja yang kita buat, kita nak di level yang cemerlang. Kita nak belajar, kita nak result kita bagus. Paling tak ada pun lah pelajar UiTM ni pastikan dapat 3.0. Tetapi kalau kita nak bercakap tentang kecemerlangan, you mesti dapat 3.5 dan ke atas. Tulis di chatting berapakah target CGPA awak selepas ini. Tulis di situ 3.5 atau berapa saja, yang lebih daripada 3.5. Semua orang tulis di ruangan chat berapa CGPA yang awak kehendaki semasa awak graduate daripada UiTM nanti. Tulis sekarang semua. Yang kedua, nilai yang kita pegang adalah sinergi. Sinergi ini adalah kebersamaan. Kita tak nak berjaya seorang-seorang, kita nak berjaya secara kolektif, kita nak berjaya dengan kawan-kawan kita. Kita nak bawa nama UiTM dan juga nama kita. Itu dinamakan sebagai sinergi. Kita nak membudayakan kebersamaan dan keterangkuman.
yang harmoni dan produktif bagi mencapai hasil yang berkualiti, yang bermanfaat dan berimpak tinggi. Tuan-tuan, penting untuk kita berjaya dan memastikan orang di sekeliling kita semuanya berjaya. Kerana apa? Apabila semuanya berjaya, barulah kita akan merasai kejayaan itu secara bersama-sama dan kolektif. Kalau kita nak berjaya seorang-seorang, kita biarkan kawan kita gagal, ini susah kita, tuan-tuan. Kita susah nanti. Kita kena pastikan semua kawan-kawan kita berjaya, barulah kita akan berjaya bersama-sama. Yang ketiganya adalah integriti, tuan-tuan. Integriti merupakan satu perkara penting, terutama sekali di dalam pembelajaran online macam sekarang. Hari ini kita belajar secara online. Belajar secara online, kita belajar di rumah. Assignment kita, pensyarah bagi kena buat di rumah. Test kita, pensyarah bagi kita kena buat di rumah. Dan tidak ada siapa pun yang mengawal kita. Yang mengawal kita hanyalah diri kita. That's why in this kind of condition, we need a very high integrity person. Jadi kita mesti kena ada integriti yang tinggi. Tak ada siapa nak ketuk tuan-tuan dekat rumah untuk buat assignment. Tak ada. You have to set a standard for yourself and you have to done all your work accordingly. Ingat? Keduanya, nilai yang kita pegang di UiTM. Ingat ya, pertama nilai kita adalah ESI. Semua tulis di chatting, nilai kita di UiTM adalah ESI. Dan make sure you ingat apa ESI. Excellent, Synergy and Integrity. Yang keduanya, nilai yang juga kita pegang iaitu IDAT. IDAT. Apa itu IDAT? IDAT yang pertama, ilmu. Tuan-tuan, sebagai seorang mahasiswa, kita datang ke sini pun kita mencari ilmu. Kenapa kita mencari ilmu? Itu adalah tuntutan agama. Kita betulkan niat kita belajar kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama. Yang pertama, kita kena niatkan kita belajar untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping kita nakkan satu kehidupan yang lebih baik, kerja yang lebih baik, dan kita juga boleh menyumbang kepada kedua ibu bapa kita, menyumbang kepada diri sendiri dan juga kepada masyarakat dan negara. Ingat, aidat yang pertama adalah ilmu. Yang keduanya adalah disiplin, tuan-tuan. Kita tidak mungkin akan berjaya tanpa disiplin. Orang-orang di negara maju, semuanya mereka berjaya kerana apa? Mereka mengamalkan disiplin. Islam sendiri pun menitik beratkan disiplin, menjaga kebersihan, menepati masa, menjaga hati orang lain, bersopan santun, sembahyang tepat pada waktunya, di mana azan diazankan. Disiplin, tuan-tuan. Bagi seorang mahasiswa universiti, kita mesti kena ada, saya cakap sebentar tadi, self-control, pengawalan diri sendiri, kan? Kita kena kawal diri kita sendiri. Kita kena berdisiplin. Yang ketiganya, kita kena ada amanah. Amanah kita sebagai seorang pelajar. Amanah kita sebagai seorang anak kepada kedua ibu bapa kita. Kita kena jaga nama baik ibu bapa kita sebab tu kita datang ke universiti atau pergi ke mana-mana saja. Yang pertama tadi, kita kena jaga amanah kita sebagai pelajar. Kena belajar bersungguh-sungguh. Dan memahami apakah hasrat negara dan universiti terhadap kita. This is very important point, tuan-tuan. Awak belajar bukan untuk orang lain, tetapi for yourself. Kalau awak tidak belajar betul-betul, yang rugi bukan orang lain. Awak yang akan rugi. Amanah. Yang seterusnya, kena rajin, tuan-tuan. Apa-apa saja perkara kita buat, kita kena rajin berusaha. Rajin ini bermaksud apa? Kita buat sekali gagal, kita buat lagi. Kalau kita buat dah berjaya, kita buat lagi supaya kita mencapai tahap yang lebih tinggi. Supaya kita kita berada di tahap yang cemerlang. Dan yang T-nya, tuan-tuan, adalah melaksanakan tugas mengikut peraturan dan accountability atas setiap tindakan. Kita mesti bertanggungjawab, tuan-tuan. Sebagai seorang mahasiswa, kita ada tanggungjawab. Kita kena belajar. So, kita kena belajar betul-betul. Sebagai seorang abang, kita kena selalu nasihat adik kita. Kita kena tolong kedua ibu bapa kita. Itu adalah tanggungjawab kita. Jangan lupa, tuan-tuan, kita semua ada tanggungjawab masing-masing. Apabila dah bergelar mahasiswa, ingat, kurangkan perkara negatif dalam diri kita. Build positive thing. Build positive aura. Gaya bercakap kena tukar sikit. Cara berfikir kena tukar sikit. Dekat rumah kena main peranan sebagai seorang mahasiswa. Tak perlu lagi diketuk-ketuk, tak perlu lagi disuruh-suruh. We are the problem solver of our house. Kalau ada masalah dalam keluarga di antara adik dan sebagainya, kita yang akan cuba selesaikan. Lagi banyak tanggungjawab kita ambil, semakin cepat kita akan menjadi seorang pelajar yang matang. Ini penting untuk kita, tuan-tuan. InsyaAllah. Kita bercakap tentang kecemerlangan pada hari ini. Untuk berjaya, kita mesti tahu bagaimana fungsi otak kita bekerja. Kalau kita lihat komputer, komputer ada bahasa komputernya. Untuk kita mengawal komputer, kita kena faham bagaimana komputer berinteraksi, bekerja dan berfikir.
Sama juga sebagai seorang manusia, we have to know, kita mesti mengetahui bagaimana cara otak kita berfikir, otak kita memberi arahan dan otak kita berfungsi. Barulah kita mudah untuk mengawal diri kita. Tuan-tuan, kalau kita tak berjaya mengawal diri kita, memang agak sukar untuk kita berjaya dalam apa saja kerja yang kita. So, we need total control of ourselves. How we want to control ourselves? Kita kena kawal dia dengan pengetahuan. Dan salah satu kaedah yang paling penting, yang paling berjaya hari ini, iaitu Neuro-Linguistic Programming. Tuan-tuan boleh browse dan tuan-tuan boleh masuk kursus-kursus NLP ataupun menjadi trainer NLP, because this NLP is very good for you and for others. Okey. Kita bercakap tentang kecemerlangan. Hari ini kita masuk ke universiti, kita nak pastikan apa? Kita akan graduate dengan cemerlang. Hari ini kita masuk pada tahun 2002. InsyaAllah kita akan grad pada 2024. So target, kena ada target. 2024 aku akan graduate daripada UiTM. Kalau aku diploma, aku akan buat ijazah selepas itu. Kalau aku ada ijazah, aku akan sambung kerja, mencari pengalaman, ataupun aku akan terus buat master. You must have clear strategic planning ataupun matlamat sebagai seorang mahasiswa. Kita ada perancangan jangka pendek, kita kena ada perancangan jangka panjang. Hidup mesti kena ada hala tuju. Kapal kalau duduk di tengah laut tak ada hala tuju, mesti karam. Dia tak tahu nak pergi mana. Dia tahu, aku nak pergi, tapi kau nak pergi mana? Kapal kalau duduk di tengah laut tak tahu mana nak pergi, memang akhirnya dia akan karam. Kerana apa? Berpusing di situ. Sama juga dengan anda sebagai seorang mahasiswa. You have to know what you want to achieve in these 2.5 years or these 3 years. You mesti ada target ke mana awak nak pergi selepas 2,5 tahun ataupun 3 tahun ini. Dan yang paling penting, bagaimana awak nak graduate selepas 2,5 tahun ini. Yes, this is NLP. Ada 4 perkara penting di dalam NLP. Sama-sama kita tengok. Satunya adalah pemikiran penyudah ataupun outcome based thinking. Apa saja yang kita buat, kita kena tahu apakah outcome-nya. Contoh, kalau kita belajar rajin-rajin, sudah tentulah outcome-nya adalah kita akan dapat 4.0. Kalau kita belajar main-main, bermaksud kita, the worst situation, kita tak akan habis belajar. Ingat, pemikiran penyudah, outcome based thinking. Yang kedua, kesedaran deria. Tuan-tuan, untuk kita berjaya, kita bukan hanya boleh menggunakan otak ataupun menggunakan telinga untuk mendengar. Orang yang berjaya, dia menggunakan seluruh deria yang dia ada untuk belajar. Dia akan menggunakan seluruh deria yang dia ada untuk belajar. Tuan-tuan, kita bukan sahaja boleh belajar melalui mendengar, kita juga boleh belajar melalui melihat, menyentuh, dan banyak lagi cara untuk kita belajar sesuatu. Jadi dalam 4 tonggak NLP ni, kita akan didedahkan dengan pelbagai kaedah untuk kita mempelajari sesuatu di universiti. Dan ingat, tugas anda di universiti bukan saja untuk mencapai kecemerlangan akademik, tetapi ada 4 perkara yang tuan-tuan kena pastikan tuan-tuan keluar dengan 4 perkara ini yang saya akan jelaskan sebentar nanti. Yang seterusnya, yang ketiga tuan-tuan, sebagai seorang mahasiswa, kita mesti fleksibel. Apa itu fleksibel? Fleksibel is agile. Agile, apa agile? Bermaksudnya macam ni. Kita tak boleh keras seperti pembaris. Kita kena fleksibel. Okey, contohnya tuan-tuan, paling mudah. Sebelum ini kita belajar face to face. Jumpa cikgu dalam kelas, jumpa kawan-kawan. Tetapi oleh kerana coronavirus ini, COVID ini, kita dah tak boleh lagi belajar secara face to face. Jadi apakah kita akan menangis dan cakap, "Lah, saya tak bolehlah belajar secara ODL ni, saya mesti kena belajar face to face." No, we have to be flexible. Kan, kita dah tak boleh belajar secara face to face, so kita kena belajar secara online. So we have to think how we want to learn and study through online environment. Maka kita kena belajar macam mana nak memakai Google Meet, kita kena belajar macam mana nak pakai Webex, kita kena tahu macam mana nak gunakan Google Classroom, dan ini semua kita kena belajar. Barulah kita boleh menjadi seorang pelajar yang hebat.
Pasal itu tuan-tuan kena ingat, tonggak NLP yang keempat iaitu mesti flexible. If you cannot go with this method, you change to another method. If you cannot go with this kaedah, fikirkan kaedah lain. Tak boleh ikut laluan A, ikut laluan B. Tak boleh ikut laluan B, ikut laluan C. Yang penting, kita kena mencapai matlamat kita ataupun outcome yang telah kita bina sebentar tadi. Yang seterusnya tuan-tuan, dalam NLP, perkara yang keempat yang paling penting, untuk mencapai sesuatu kejayaan, kita memerlukan tim untuk berjaya. Tim untuk berjaya. Jadi di universiti tuan-tuan, tim tuan-tuan di universiti adalah siapa? Pertama, kawan tuan-tuan. Yang kedua, pensyarah tuan-tuan. Yang ketiga, staf-staf di universiti. Yang seterusnya, ibu bapa tuan-tuan. Ini semua ni adalah tuan-tuan punya tim. Jangan cari gaduh dengan siapa-siapa. Berbaiklah dengan semua orang. Berbaik dengan semua orang. Kalau kita dalam Islam tuan-tuan, bila kita baik dengan orang, orang akan doa untuk kita. Doa ni tak semestinya angkat tangan, ya Allah, bagilah dia berjaya. Tak. Apabila orang tu tengok kita, wih, baguslah budak ni. Saya sukalah budak ni, sopan santun, lemah lembut. Maka itu adalah doa. Dan malaikat akan mengaminkan doa orang-orang sebegini. Dan pasal itulah, orang yang baik dengan semua orang, biasanya umur dia lebih panjang. Kurang stres. Dan orang-orang begini akan lebih berjaya berbanding dengan orang-orang yang selalu sombong, bongkak, suka gaduh dengan orang, suka berkonflik dengan orang dan sebagainya. Jadi ingat tuan-tuan, jaga hubungan baik, jaga hubungan dengan pensyarah, jaga hubungan dengan kawan-kawan, dengan semua staf, dengan semua orang, dengan sesiapa saja yang kita jumpa. Kita berbaik dengan semua orang. Tapi jaga-jaga juga tuan-tuan ya, berbaik pun ada batas-batasnya. Jangan kita main hentam saja. Kalau nak cakap tentang hubungan mesra ni, banyak lagi yang kita kena detail. Tetapi secara umumnya, jagalah hubungan dengan semua orang. Itu tonggak-tonggak NLP. Saya akan fokus kepada satu-satu. Pemikiran penyudah tuan-tuan. Ingat, matlamat kita datang ke UiTM ataupun matlamat kita belajar di universiti adalah kita nak keluar sebagai seorang pelajar yang ada 4 perkara. Bukan saja CGPA yang hebat tuan-tuan, ada 4 perkara. Pertama, pelajar yang hebat adalah pelajar yang sihat. Bagaimana pelajar itu sihat? Dia selalu bersenam, dia jauh daripada penyakit. Kalaupun dia ada penyakit, dia tahu macam mana dia nak kontrol penyakit dia. Dia cuba overcome penyakit dia. Kalau dia terlampau besar, dia ada target untuk mengecikkan diri dia. Ini physical appearance. Why? Kerana physical ini penting. Kerana apa penting tuan-tuan? Kalau tuan-tuan tidak ada physical yang kuat, sukar untuk tuan-tuan berjaya. Saya baru ni naik ke Bukit Keluang bersama dengan pemimpin pelajar. Saya terpegun melihat seorang pelajar yang saya rasakan seolah-olah dia tidak boleh naik bukit tersebut dengan fizikalnya. Tetapi saya realise budak ini mempunyai emosi yang kuat, jasmani yang kuat, maka dia akhirnya boleh berjaya. Berjaya naik ke bukit tersebut dengan jayanya. Jadi tuan-tuan, physical is very important. Yang keduanya adalah seorang pelajar, kalau kita cakap tentang fizikal, di antara perkara-perkara penting dalam fizikal yang kita kena ingat adalah satu, kita punya BMI, satu, kita punya berat badan yang ideal. Kemudian, adakah kita melakukan aktiviti-aktiviti sukan secara berkala? Ada tak kita melibatkan diri dengan sukan di kolej kita ataupun dengan kawan-kawan kita? Maka kalau itu kita ada, maka kita sudah pun berada di dalam kelompok pelajar yang menitik beratkan juga tentang fizikal dan jasmani kita. Yang kedua, emosi tuan-tuan. Emosi sangat penting ataupun di dalam bahasa Inggerisnya dipanggil emotion quotient. Dia sangat penting. Sebagai seorang mahasiswa yang hebat, dia mesti kena sentiasa menjaga emosi dia. Tak mudah marah-marah, cakapnya lemah lembut. Kalau ada tekanan, dia tahu macam mana nak menyelesaikan tekanan dia. Kepalanya runsing, pergi semayang, menurunkan tekanan yang ada pada diri. Kalau dia letih, dia tahu macam mana dia nak mengawal emosi dia. Kalau dia terlalu seronok pun, dia masih lagi boleh mengawal emosi dia. Kalau dia terlalu marah pun, dia masih lagi boleh mengawal emosi dia. Penting untuk seorang mahasiswa menjaga emosi. Dan apabila awak berkahwin nanti, berumah tangga, bekerja, semuanya awak kena menjaga emosi. Orang, secara umumnya, manusia suka kepada orang yang ceria. Betul? Betul atau tak betul? Di ruangan chatting, betul tak kalau saya katakan orang semua suka kepada orang yang ceria berbanding dengan orang yang tak ceria? Ingat, orang suka kepada orang ceria. Walaupun kita ada masalah tetapi kita ceria, itu sudah cukup untuk spark other people
untuk menaikkan semangat mereka kerana mereka melihat kita sentiasa ceria. Dengan masalah yang banyak pun kita masih lagi boleh ceria. Dalam bila kita menjadi Presiden Persatuan contohnya, kita masih lagi keadaan yang terkawal walaupun kita penuh dengan masalah ataupun rintangan. Maka inilah yang kita nak cari, pekerja yang mempunyai emosi yang stabil. Secara umumnya tuan-tuan, emosi terbagi kepada 3, iaitu emosi yang pasif, emosi yang agresif dan emosi yang asertif. Jadi sebagai seorang mahasiswa yang kita nak lahirkan di UiTM adalah mahasiswa yang mempunyai nilai emosi asertif. Apa itu asertif? Tuan-tuan, sekarang kita ada internet, buka-buka, cari-cari dan belajar. Dunia sekarang, you have to learn by yourself. Cari, kita ada internet, kita ada banyak maklumat-maklumat di atas talian. Cari sumber yang sahih, belajar, baca untuk kita improvekan diri kita sendiri. Kalau tak nak juga, nanti IKP akan buat kursus. Tuan-tuan offerkan diri, masukkan nama, datang kursus. Ingat, untuk kita improve diri kita. Yang ketiga tuan-tuan, elemen yang sangat penting juga kepada kita sebagai seorang mahasiswa adalah rohani. Rohani ini apa? Rohani ini adalah hubungan kita dengan pencipta. Hubungan kita dengan pencipta. Hubungan kita dengan Allah. Kalau orang yang agama lain, hubungan dia dengan Tuhan dan pencipta dia. Itu rohani tuan-tuan. Sebagai seorang mahasiswa yang berjaya dan manusia yang berjaya, kita mesti ada hubungan yang kuat dengan pencipta kita. Barulah kita faham kenapakah kita dilahirkan, kenapa kita berada di dunia. Dan sebenarnya keyakinan kepada agama inilah yang sebenarnya yang boleh mengelakkan orang daripada melakukan perkara-perkara yang tidak baik, tidak betul dan sebagainya. Kerana apa? Dia yakin bahawa ada orang yang melihat dia walaupun dia di dalam satu tempat yang semua orang tak nampak dia. Pasal itu, rohani merupakan elemen penting untuk melahirkan mahasiswa yang hebat, yang bagus. Dan yang seterusnya, yang keempat tuan-tuan, jangan baca dekat situ. Dekat situ tu ada satu elah sikit Pasal apa? Selepas ni saya nak turut tuan-tuan tulis di dalam chatting. Apakah 4 elemen yang berada di dalam matlamat pendidikan negara? Yang terakhir adalah bukan jasmani dan fizikal tu sama. Yang terakhir adalah intellectual. Intellectual. Kita belajar, akhir sekali kita nak tengok kita punya intellectual. Macam mana kita nak tahu intellectual kita meningkat? Kita melihat kepada kita punya CGPA dan CG kita tuan-tuan. Pasal itu kena pastikan mahasiswa yang hebat, paling rendah pun your pointer should be 3.0. If you want to go dan menjadi pemimpin mahasiswa yang hebat ataupun orang-orang yang hebat, you have to push yourself. Cari 3.5. Dan tuan-tuan, tidak mustahil ramai pemimpin pelajar dan ramai juga pelajar yang cemerlang dari segi intelektualnya, mereka sentiasa mendapat 4.0 di dalam pembelajaran mereka. Jadi tuan-tuan, saya rangkulkan tunggak pertama di dalam NLP adalah outcome. Pemikiran penyudah. Jadi sebagai seorang mahasiswa, tuan-tuan kena faham, tuan-tuan kena graduate bukan sahaja pandai dan mahir dari sudut soft skill, tetapi juga hard skill. You have to be balanced, mahir dan result yang bagus dari sudut akademik dan pada masa yang sama juga dari sudut soft skill yang mana saya sebutkan tadi. Soft skill itu termasuk di dalam apa? Kemahiran-kemahiran yang berkaitan dengan fizikal, emosi, rohani dan juga jasmani. Jadi tuan-tuan ingat, apakah 4 perkara penting di dalam matlamat pendidikan negara? Kita rangkulkan menjadi satu perkataan yang mudah, iaitu FAIRY. FAIRY. Jadi semua tulis dalam chatting, apa itu FAIRY? Pertama F, physical, E, emotional, R, rohani, I, intellectual. Saya nak tengok dalam chatting 4 perkara penting di dalam matlamat pendidikan negara dan apa yang nak dilahirkan oleh UiTM di dalam outcome based thinking adalah 4 perkara tadi, iaitu FAIRY atau JERRY. FAIRY atau JERRY. Saya nak tengok apa itu FAIRY, apa itu JERRY dalam chatting sekarang. Kita teruskan. Yang kedua tuan-tuan, pemikiran penyudah. Apakah matlamat tuan-tuan? Dah jelas tadi, tuan-tuan nak bangunkan tuan-tuan punya 4 perkara tadi, physical, emotional, rohani dan juga your intellectual. Last kali apa yang tuan-tuan nak adalah you want your certificate. Awak berjaya mendapat ijazah ataupun diploma. Dan ingat, inilah gambar ijazah yang tuan-tuan akan pegang pada tahun
2024 nanti, insya-Allah. Ingat, inilah yang tuan-tuan nak. Sekali inilah yang kita nak. Lagi 2 tahun setengah, 3 tahun, tuan-tuan gembira, seronok, lambai-lambai, kegembiraan. Kerana apa? Tuan-tuan ada diploma, tuan-tuan ada ijazah, ibu bapa tuan-tuan datang bawa bunga, kawan tuan-tuan datang bawa bunga, congratulations, tahniah, awak dah dapat diploma, awak dah dapat ijazah. Ini yang kita nak. Kita kena spark to our brain bahawa this is what we want, this is the outcome of our hard work. Ini yang kita nak. Jadi tuan-tuan, apabila kita nak set the target, sebagai seorang mahasiswa kita kena set target. Bukan saja sebagai seorang pelajar, sebagai seorang lelaki contohnya, sebagai seorang perempuan contohnya, sebagai ibu, sebagai bapa, kita kena ada target kita. Dan ingat, kita ada satu kerangka planning yang besar, iaitu planning seluruh kehidupan kita. Dan kita kena ada planning untuk kita punya pendidikan kita. Dan dalam kehidupan yang berjaya, kita mestilah dapat diploma, dapat ijazah, kan, berkahwin, ada anak. So that is the successful life dan the ultimate goals of our life. Semua mahasiswa mesti kena ada itu. Mesti kena ada itu. Mesti kena ada niat yang sebegitu. Kan? Belajar, cemerlang, kahwin, ada anak-anak, jaga anak-anak pula, pastikan anak-anak cemerlang. That is the kitaran hidup. Jangan pula buat kitaran hidup yang berbeza daripada kitaran hidup yang dikendaki oleh Nabi Muhammad SAW dan agama Islam. Jangan buat perkara yang tidak benarkan di dalam agama. Ingat, ya. Okey tuan-tuan, the best planning, the best goal setting, they should have 5 element spesifik. Maksudnya perancangan kita mesti jelas apa yang kita nak. Kalau dari segi fizikal, kita nak berat kita 75 kilo. Set specifically 75 kilo. Kalau kita bercakap tentang rohani, kita nak pastikan kita semayang 5 waktu, kita boleh habis 1 minggu 1 juzuk, for example Al-Quran. Ataupun kita nak buat sedekah setiap hari. Itu kita punya spesifik ukuran kita. Kalau dari segi intellectual pula, kita nak 4 flat or 3.5 every semester. So that is very specific, jelas. Ini matlamat kita daripada 4 perkara tadi kita jelaskan. Dan matlamat ini mesti can be measurable. 4 flat can be measurable or not? For sure can be measured 4 flat. Kita bercakap tentang berat kita 75 kilo, boleh ukur? Boleh ukur. So, perancangan yang baik dia mesti boleh diukur. Jangan kita cakap awak macam mana, nak berjaya ke? Ya, saya nak berjaya. Berjaya tu berjaya macam mana? How you define success? So, your goal should be measurable, boleh diukur. Dan seterusnya, your goal can be achievable, mesti boleh dicapai. Jangan kita kata, okey macam mana awak nak dapat? Saya nak result akademik saya 4.5. Tak boleh dah tuan-tuan. Pasal result kita sampai 4.0 aja. Kalau tuan-tuan nak 4.5, macam mana nak buat? So that's why it can be achievable. Semasa kita nak buat perancangan, kita kena tengok adakah kita boleh achieve ataupun tidak boleh achieve. That's why sebelum kita buat goal setting, kita kena buat SWOT analysis. Pernah dengar SWOT analysis? Peninglah Cik Farouk ni tambah perkataan-perkataan macam-macam. Kita kena buat SWOT analysis. Tuan-tuan lepas ni boleh cari what is SWOT analysis. Ataupun siapa yang tahu, tulis di chatting what is SWOT analysis. S-W-O-T. SWOT analysis. You have to measure your strength. Apakah kekuatan awak? Awak kena tengok what is your weaknesses. Apa kelemahan awak? You have to discuss and search what is the opportunity of the situation. Apakah peluang-peluang yang ada? Dan yang seterusnya, what is the threat? Apakah halangan-halangan yang mungkin berlaku untuk awak mencapai kejayaan tadi? That is what we call as SWOT analysis. Okey. Seterusnya, perancangan kita mesti realistik. Janganlah kita cakap kita nak pastikan gajah boleh terbang contohnya. It's not realistic. Jadi sesuatu yang agak realistik. Tetapi tuan-tuan, susah juga kita nak bercakap tentang realistik because successful people normally they are not realistic. The really successful dan orang-orang yang berjaya, yang gila-gila ni, yang mencorakkan dunia ni adalah orang-orang yang memang sebenarnya they are not very realistic. Seperti mana kita tengok penciptaan lampu, penciptaan telefon. Kalau kita bercakap secara logik, macam mana orang dekat sana boleh dengar orang dekat sini tanpa wire? Kan? Kalau kita fikir dengan otak kita yang biasa, tak mungkin. Tetapi bagi orang-orang yang berkemahiran, yang pakar dalam bidang, mereka menyatakan benda itu boleh.
Dan akhirnya, they can prove that they can do it. So, for a leaders, realistic is very broad and you yourself have to really define what is the realistic. Dan seterusnya, dalam setiap perancangan kita, mesti ada time. Kita mesti ada perancangan itu, mesti kena ada masa, jeda masa, ataupun kita namakan sebagai milestone. Bila kita nak start, bila kita nak buat, bila kita nak hantar, bila kita, dan sebagainya. Jadi time mesti ada di dalam kita punya perancangan kita. Tuan-tuan, saya ingatkan sekali lagi, di dalam NLP kita menggunakan kaedah visualization. Tuan-tuan boleh visualize, tuan-tuan boleh visualize diri tuan-tuan. Saya melihat diri saya di atas pentas sedang menerima scroll ijazah kelas pertama. Kalau boleh please capture di screen, tampalkan dekat dinding bilik awak. Gambar tu tukar, muka potong, letak muka awak. So this is your target. 27 hari bulan Oktober 2024, sambil kedengaran tepukan dan sorakan gemuruh para hadirin, saya disambut dengan pelukan erat daripada keluarga tercinta yang membuatkan diri saya berasa begitu teruja sehingga menitiskan air mata kegembiraan. Ingat, your target date is Oktober 2024 is your convocation. Tapi kalau awak kena tengok jugalah bila awak punya convocation yang sebenar. Awak tu 2.5 years or 3 years. You can change it accordingly to your situation. Okay? Seperti saya katakan tadi, di dalam 4 tonggak, yang pertama tadi adalah outcome based thinking ataupun outcome based result. Yang keduanya adalah kesedaran deria. You have to fully utilize all your deria untuk menjadi seorang mahasiswa yang hebat. Use your eyes, use your hand or kinesthetic. Gunakan mulut kita untuk kita bercakap dan mendapat idea-idea. Gunakan hidung kita untuk menghidung. Because hidung juga akan memberi kita maklumat-maklumat sama ada bau itu macam mana dan sebagainya, dan juga telinga kita. So we have to fully utilize semua deria kita untuk kita mendapatkan ilmu pengetahuan dengan lebih baik. Okay, this is the common deria yang kita selalu pakai, iaitu mata, telinga dan juga tangan. Kalau mata kita namakan sebagai visual, kalau telinga kita namakan sebagai auditory, dan tangan adalah kinesthetic. Untuk pelajar-pelajar art and design, most of the time they will use what? Which one? V, A or K? Dalam chatting, saya nak tengok kalau pelajar-pelajar art and design, manakah kemahiran yang selalu mereka gunakan? V, A or K? Dan jawapannya adalah K. Kinesthetic, because they will use their hand untuk buat macam-macam projek mereka. Pasal itu dia lebih kepada kinesthetic skill ataupun deria. Okey, kita gunakan mata untuk melihat dan sebagainya. Ini juga telinga, tangan. Dan kalau dia melihat, is visual, kinesthetic and auditory. Okay. Plan, put your plan into action. Di mana yang saya cakap tadi, pertama kita memulakan dengan perancangan, dan yang kedua, we have to execute our planning. Melaksanakan perancangan tadi, because action is the fundamental key to all success. Without a planning, sukar untuk kita berjaya. Kita tak mungkin boleh berjaya secara kebetulan. No. And nowadays, the world with full challenges, we have to really plan what we want to be and where we want to go. This is what have been told by Pablo Picasso. Okay, ingat, flexible. Kita kena agile. Hari ini kita semua kena agile ataupun flexible. Seperti mana yang saya kata tadi, contoh kita belajar di dalam kelas, kita tak boleh faham. Kenapa kita tak boleh faham? So kita kena ubah sikit, agile. Mesej kepada pensyarah, tanya kepada pensyarah. Jumpa kawan kita, tanya kepada kawan kita. Jumpa dengan senior, tanya kepada senior. Ataupun cari buat a few small group, ataupun make a small group of your team ataupun your friend, and then cuba belajar tentang sesuatu perkara. Ataupun you request for extra classes with your lecturers untuk fahamkan apa sebenarnya yang cuba diajar. That is flexible and agile. Jangan sangat terlalu bergantung dengan satu kaedah. Cari kaedah-kaedah yang berbeza untuk kita menjadi seorang mahasiswa yang hebat. Kita nak mantapkan kita punya leadership skill, kita kena agile. Bukan saja kita belajar dalam kelas, kita boleh juga belajar di luar kelas, terlibat dengan NGO dan sebagainya.
supaya kita boleh memastikan diri kita agile dan kita dapat keluar dengan 4 elemen mahasiswa yang UiTM dan KPT perlukan, tuan-tuan ya. So we have to be very focused. We have to be very focused. Okey, yang seterusnya tuan-tuan. Hubungan mesra. Hubungan mesra. Dan beberapa kali saya cakapkan bahawa hubungan mesra merupakan perkara yang sangat penting, tuan-tuan. Hubungan mesra merupakan perkara yang sangat penting. You have to make sure that awak ada hubungan mesra dengan semua orang, terutamanya dengan pensyarah. Hubungan yang paling penting kena jaga adalah hubungan dengan ibu bapa. Jangan sekali-kali bercakap dengan suara yang tinggi dengan ibu bapa kita. Jangan sekali-kali melukakan hati mereka. Dengan ibu bapa kita kena sentiasa bercakap lemah lembut dalam apa jua keadaan dan suasana, kerana apa yang kita buat dengan ibu bapa kita, itulah yang anak-anak kita akan buat dengan kita. Tuan-tuan, dia sebenarnya kita sekarang ni kita ada terlampau banyak information, sehingga kan kita boleh dikatakan tinggal di dalam keadaan information overload, penuh dengan maklumat, dan kita berlaku ledakkan maklumat, sehingga kadang-kadang kita pun confused which kind of attitude is the best attitude. Tuan-tuan, tuan-tuan boleh tengok cerita barat, tuan-tuan boleh tengok cerita Korea, tuan-tuan boleh tengok cerita Tamil ataupun cerita Hindi. So there is there variety of attitude. Tetapi ingat, kita orang Asia, budaya yang terbaik adalah kita kena ikut budaya Asia. Kalau kita nak baik lagi, kita ikutlah budaya agama kita, iaitu Islam. Okey, jaga hubungan dengan ibu bapa, jangan sakitkan hati mereka, jangan lupakan hati mereka, sentiasa taat, sentiasa tolong. Saya tahu kadang-kadang kita balik penat dan sebagainya, belajar tolong ibu bapa kita dalam apa saja keadaan ataupun khidmat ibu bapa kita. Kalau kita paksa diri kita dalam keadaan kita letih, kita tak suka dan sebagainya, akhir sekali akan jadi satu budaya, iaitu budaya kita apa? Budaya kita adalah budaya yang mana kita suka tolong orang dan orang akan suka kepada kita. Yang paling penting, Allah suka kepada kita. Sebagai seorang insan, kita nak Allah suka pada kita. Jadi tuan-tuan kena jaga hubungan mesra dengan semua orang, pensyarah, kawan-kawan dan sebagainya. Untuk cemerlang, kita perlu ada hubungan yang mesra dengan orang keliling. Ini memang tak boleh dinafikan, tuan-tuan. Tak boleh dinafikan. Ingat, 4 perkara penting, 4 teras di dalam NLP. 1, pemikiran penyudah. 2, kesedaran deria. 3, tindakan yang fleksibel. Yang 4, hubungan mesra. Saya nak tuan-tuan tulis semua di dalam tuan-tuan punya setting, apakah 4 tunggak utama minds. 4 perkara tunggak utama mind. Tulis sekarang di ruang chatting, tuan-tuan. Saya nak bawa satu cerita. Ada satu cerita, tuan-tuan boleh cari di dalam internet. Tuan-tuan boleh tengok ni. Tuan-tuan type Lata Bhagwan. Saya nak kongsi cerita ini daripada India, mengenai seorang tua yang sangat tua, umurnya dah 70 lebih, tuan-tuan. Seorang perempuan, dan perempuan ini bekerja sangat kuat. Bekerja sangat kuat. Dan satu hari dia mendapati yang suaminya sakit. Suaminya sakit. Jadi oleh kerana suaminya sakit, tuan-tuan, dia berfikir macam mana untuk dia membantu suami dia. Suami dia sakit, jadi macam mana untuk dia membantu suami dia. Dia berfikir macam mana nak membantu suami. Maka dia pun bekerja keras untuk membantu suami dia. Sehingga satu hari, dia ternampak satu kertas. Dan sebelum itu, dia telah membawa suaminya pergi ke hospital. Dan suaminya perlu menjalani satu pembedahan. Dan pembedahan itu sangat mahal. Kalau saya pun tak apa, jumlahnya lebih kurang macam 50,000 lah duit Malaysia. Dan bagi seorang yang sangat miskin, mereka tak mampu untuk ada duit yang sebanyak itu. Tetapi tuan-tuan, hasil daripada pemikiran yang kuat, outcome based thinking, iaitu berfikir untuk mencari penyelesaian, untuk mencari keputusan yang baik, dan keduanya dia telah menggunakan segala kekuatan deria yang dia ada, semangat yang dia ada. Akhirnya dia telah berjaya menyelesaikan masalahnya. Satu hari dia telah berjalan-jalan dan terjumpa satu kertas yang menceritakan tentang maraton. Dan perempuan tua ini dia tak tahu pun apa itu maraton, tuan-tuan. Maka dia pun tengok hadiahnya adalah 50,000. Jadi dia pun fikir, kalau masuk maraton boleh dapat 50,000.
Jadi dia fikir, macam mana aku nak menang marathon ini? Sebagai seorang perempuan yang tua, dia pun cuba berusaha untuk memastikan dia menang. Dan akhirnya dia telah mencari beberapa orang untuk melatih dia. Dan ramai jurulatih-jurulatih yang tidak mahu melatih dia. Dia kata, apalah, engkau dah tua macam ni nak fikir pasal marathon, kau takkan boleh buat. Dia kata, kau takkan boleh buat, lebih baik kau balik je. Tak boleh buat. Dan apa yang dia buat, dia telah berlatih bersungguh-sungguh dan dia telah dibantu oleh beberapa orang yang memberikan dia semangat untuk dia terus bekerja kuat dan berlatih. Tonton tengok tu, dia berlatih naik bukit, dia berlatih bawa barang sambil berlari dan sebagainya. Akhirnya dia telah berjaya di dalam marathon tersebut. Dan dia telah membuktikan walaupun umurnya 70 lebih, dia seorang perempuan without proper training, without latihan yang sangat sistematik, tetapi dia masih lagi boleh berjaya untuk mendapatkan 50,000 untuk suaminya. Kerana apa, tuan-tuan? Inilah kekuatan minda. If you say you want it, you use your brain to focus on what you want, insya-Allah awak boleh menjadi seorang yang berjaya. Dan ini bukan cerita rekaan, ini adalah cerita betul, tuan-tuan. Tuan masuk ke YouTube, tuan-tuan cari dan tuan-tuan lihat sendiri cerita dia. Cerita itu jauh lebih menarik daripada apa yang saya cerita, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok dalam video, tuan-tuan akan faham macam mana. Nak menunjukkan bahawa jika kita mempunyai kekuatan berfikir yang kuat, kita fully utilize our self power, maka kita akan lebih berjaya dalam apa saja yang kita nak lakukan. Ingat, when your goal get bigger than your excuse, you akan menjadi seorang yang berjaya. Ingat, apabila matlamat kita lebih besar daripada halangan, daripada alasan, maka pada ketika itulah kita akan menjadi seorang yang sangat berjaya, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, ingat 4 perkara penting untuk kita mewujudkan dan melaksanakan kaedah NLP dalam pemikiran kita, dalam kehidupan kita: pemikiran penyudah, kesedaran diri, tindakan yang fleksibel dan hubungan mesra. Itu saja daripada saya. Daripada IKP UiTM Machang Kelantan. If you have any issue, if you have anything that you want to share with me or you want to discuss with me, come. Pintu saya unit latihan kepimpinan pelajar di hal ehwal pelajar sentiasa terbuka untuk kita discuss on barang isu, barang latihan ataupun apa-apa saja perkara yang anda perlukan. Ya, ingat, bilik saya senang saja, tuan-tuan boleh datang dan cari bahagian HCP dekat bangunan depan UiTM Machang tu, dan pergi tengok bilik saya ada di HCP. So you can come and ask me anything ataupun datang, mungkin sembang-sembang kosong pun tak apa. So saya bersedia di sini, insya-Allah. So tuan-tuan, itu saja untuk hari ini. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah itu daripada diri saya sendiri. So that's all. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.